Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 197. Kita akan sama-sama menjawab nombor 1 hingga nombor 4. Soalan 1. Tulis mm atau km. Okey, bagi huruf A hingga D ni kita nak tahu ukurannya mm atau km. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ni, kita kena tahu apa maksud mm dan km. Okey. Jadi mm itu ialah milimeter, dan bila digunakan, mm ini digunakan untuk unit yang lebih kecil lah. So saya tulis tu unit kecil untuk maksudnya ukuran yang pendek. Okey. Ukuran pendek. So saya tulis pendek je lah. Okey, manakala km ialah kilometer. Jadi km ini untuk ukuran yang panjang. Okey, yang jauh-jauh tu, so jaraknya kita akan gunakan km. Okey. Sekarang kita jawab soalan A. Okey. Lebar penanda buku. Okey, jadi penanda buku ni satu benda yang pendek. Kita tak perlu gunakan unit yang panjang untuk mengukurnya. Jadi kita menggunakan km. Okey. Jadi untuk A, jawapannya ialah km. Kejap. Km. Okey. Km pula. Sorry. mm. Okey. Jarak rumah Nurul. Okey. So kata kuncinya jarak rumah. Kalau jarak rumah, kita akan menggunakan km. Okey. So jarak rumah Nurul dengan perpustakaan ialah 5 km. Seterusnya, panjang skru. Okey. So panjang skru. Skru itu kecil saja, jadi diukur dalam unit mm. Seterusnya, panjang sungai. Nampak? Dia sangat panjang. So, dinyatakan dalam unit km. Okey, itu dia jawapan untuk soalan 1. Kita teruskan dengan soalan kedua. Nyatakan ukuran objek. Okey, jadi A, panjang paku tekan ialah, okey, kat sini tidak dinyatakan unit apa yang kita nak jawab, tapi kalau tengok sini, ini pendek kan, paku tekan ni, so dia tulis tu mm 10, so kita boleh jawab dalam mm iaitu 10 mm. So panjang paku tekan ialah 10 mm. Okey. Okey, seterusnya nota lekit. Okey, nota lekit ni ialah mungkin pelekat tu kan, nota. Jadi kita akan kira berapa panjang dia. Oleh kerana dia tidak bermula daripada sifar, dia mula pada 50 ni, 50 mm. So kita bergerak daripada 50 ke 60 tu 10 lah, 10 mm. Okey. Kalau kita nak jawab dalam mm lah. Okey. So 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kita dapat panjang nota lekit ni kalau dalam mm kita tulis 50 mm. Okey. Okey, itu saja jawapan untuk soalan B. Untuk 2B, okey. Dan juga 2A. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan ketiga. Kat sini ada gambar jarak antara rumah Jenny dengan pejabat pos 2 km. Kemudian pejabat pos dengan rumah Mogun tidak dinyatakan. Jadi kita tengok soalannya. Anggarkan jarak dari rumah Mogun ke pejabat pos. So soalan yang penting di sini kata kuncinya anggarkan. Okey.
Jadi macam mana anggarkan? Kita anggarkan berdasarkan panduan yang diberi ataupun maklumat yang diberi. Okey. Jadi rumah Jenny dengan beli apa sudah diberi 2 km. Jadi dengan menggunakan jarak ni kita anggarkan. Okey. Okey, sebagai contoh jarak ni 2 km, so ini 2 km. Kemudian kita anggarkan lagi 2 km. Kemudian 2 km. Kat sini ada berapa kali 2 km? Okey, so kita tulis ini 2 km. Ini 2 km. Okey. Dan 2 km. Okey, ini bermakna ada 3 kali. Okey, 3 kali 2 km. Jadi 3 kali 2 kita boleh anggarkan jarak rumah Mugun ke pejabat pos ialah 6 km. Okey, so 6 km. Okey, seperti cikgu cakap, ini cuma anggaran sebab kita tidak ada pengukur yang khusus lah. Okey. Okey, seterusnya soalan keempat. Okey, lengkapkan. Okey, jadi soalan A, 65 mm bersamaan berapa cm dan berapa mm. Okey, untuk menjawab soalan ini kita kena tahu dahulu penukaran unit. Okey, jadi apa penukaran unit yang kita kena tahu? Iaitu cm dan juga mm. Okey. Jadi 1 cm berapa mm? Kita biasa sebut 1 cm bersamaan 1 cm bersamaan 10 mm. Ini bermakna setiap cm nak ke mm kena didarabkan dengan 10. Okey. So cm ke mm kena darab 10. Manakala mm ke cm kena dibahagi. Okey. So bahagi berapa? Bahagi 10. Okey. Jadi kalau tengok soalan ni dinyatakan dalam mm dan nak ditukarkan kepada cm. Oleh kerana demikian mm ke cm kena bahagi. Bahagi berapa? Bagi 10. Jadi kita buat macam mana? Kita boleh buat untuk soalan A, kita akan buat 65, kita akan bahagi 10. Jadi sifar 10 lah. Kalau 10, berapa kali 10? Jawapan dia 65. Yang hampir ialah 60. Jadi kita tulis 6. So kita tulis ni 60. Dan kita tolakkan, kita dapat 5. Okey, ini ialah cm. mm. Jadi baki itu ialah mm. Manakala 6 tu ialah 6 cm. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 6 cm dan 5 mm. Okey, untuk soalan A. Okey, seterusnya soalan B, 84 km bersamaan berapa meter? Okey. Jadi seperti biasa kita perlu tahu penukaran unit. Okey. Apa yang kita boleh tulis? Kita tulis km ke m. Okey. Sebelum kita nak menjawab tu, kita kena ingat 1 km bersamaan 1000 meter. Okey. Oleh yang demikian, km ke m perlu didarab dengan 1000. Okey. Jadi km ke m kena darab 1000. Oleh kerana soalan ini dalam km dan dinyatakan dalam m, jadi apa yang kita boleh buat? 84 kita akan darab dengan 1000. Okey. So kita tulis soalan B. Kita boleh buat bentuk lazim terus. Buat 1000, ayat matematiknya iaitu 84 kita akan darab 1000. Okay, kalau kita nak mendarab 1000, darab dia ialah 84 darab 1. Okay, so 84 darab 1, jadi jawapan dia 84 juga. Okay, so tulis 84.
Okey, tulis 84. Oleh kerana ada 3 sifar belakang, kita tambah saja. Jadi kita dapat jawapannya dalam meter, iaitu 84,000 meter. Okey, itu dia jawapan untuk soalan B. Soalan seterusnya, 13 cm, 2 mm, berapa mm? Okey. Jadi seperti biasa kita perlu tahu penukarannya, penukaran unitnya antara cm dan juga mm. So tulis, kita ulang kaji. So cm ke mm kena didarabkan dengan 10. Okey. cm nak ke mm kena darab 10. So tulis tu cm ke mm darab 10. Okey. Jadi tengok ni, cm ini kita kena tukar, mm tak perlu tukar. Okey. So mm ni tak ada masalah, yang kena tukar ialah 13 ni. Okey. Jadi apa kita buat? Jadi soalan C, kita akan buat 13 perlu didarabkan dengan 10. Okey. Jadi macam mana kita buat? Kita boleh darabkan 13 dengan 1. Okey, 13 ni darab 1. Sudah pasti jawapannya 13 juga. Kemudian kita tambah saja sifar dekat belakang. Jadi kita dapat 130. 13 kali 1, 13 tambah sifar. Okey. So kita dapat 130 mm. Okey. Kemudian kita tambah 2 mm. Okey. So 130 mm tambah 2 mm. Okay, jadi jawapannya kita dapat 132 lah. Okay. So kita tulis jawapannya 2, 3, 1. So inilah dia jawapan untuk soalan C. Okay, soalan B, 9,083 meter bersamaan berapa km dan berapa meter. Okey. Jadi seperti cm dan mm, kita perlu tahu penukaran unitnya, iaitu km ke m. Okey. So tulis sini km ke m. Okey. Jadi km ke m kena darab. Darab berapa? Darab 1000. Okey. So km ke m perlu didarab 1000. Tapi soalan ni meter. Jadi meter ke km kita perlu bahagi. Okey. Jadi bahagi berapa? Bahagi 1000. Jadi untuk soalan D, apa yang kita boleh buat? 9,083 kita akan bahagikan dengan 1000. Okey, so tulis tu 9,083 kita akan bahagi 1000. Jadi sifar 1000 lah. Okey. Jadi sifar 1000 maksudnya berapa kali 9, 1000 jawapannya 9000 ni. So 9 lah. Okey. So tulis 9. Kemudian kita tulis 9000. Kemudian kita tolak. Okey, so 38. Jadi kita dapat nilainya, 9 ni ialah km, 83 baki ni ialah meter. Okey, kita boleh keluarkan jawapan ni dalam bentuk satu ayat yang lengkap, iaitu 9 km 83 meter. Okey, itu dia jawapan untuk soalan D. Okey, seterusnya soalan E. 7 km 18 meter bersamaan berapa meter? Okey. Jadi apa kita buat? Kita ingat dulu kita punya penukaran unit, iaitu km ke meter. Okey. Jadi macam mana
mana? Kita kena ingat 1 km bersamaan 1000 meter. Oleh yang demikian, km ke m kita kena darab 1000. Manakala m ke n, unit kecil ke besar, mesti kita kena ingat bahagi. Okey. Jadi kena bahagi berapa? Bahagi 1000. Jadi kita berbalik pada soalan kita E. Kita tengok sini jawapan nak dalam meter. Oleh demikian km ini perlu didarabkan dengan 1000. Okey. Okey, so kita tengok 18 meter ini tak ada masalah, memang dalam meter. Yang kita nak tukarkan 7 kilometer. Jadi apa ayat dia kita boleh buat? Kita boleh tulis, saya tukar warna biru Kita boleh tulis 7 didarab 1000. Okey, jadi 7 darab 1000 kita dapat 7 darab 1 lah. Okey. So 7 darab 1 jawapan dia ialah 7. Okey, so tulis 7. Kemudian ada 3 sifar. 3 sifar kita tambahlah 3 sifar belakang. Jadi kita dapat 7000 meter. Kemudian kita tambah nombor yang sedia ada 18 meter. Okey. Jadi kita boleh buat bentuk lazim 7000 meter tambah 18 meter. Okey, kemudian kita gariskan. Dan kita tambah. So, ni 8, ni 1, sifar 7. Jadi, inilah dia jawapan untuk soalan E, iaitu 7018 meter. Okey, seterusnya soalan F. Okey. Jadi soalan F, 504 mm bersamaan berapa cm dan berapa mm. Okey. Maksudnya milimeter dan cm lah. Okey. Jadi kita tengok penukaran unit dahulu, iaitu cm ke mm. Okey. Jadi cm ke mm kita perlu darab 10 kerana 1 cm bersamaan 10 mm. Okey. So cm ke mm kena darab 10. Manakala mm ke cm kita kena bahagi 10. Okey. Berbalik pada soalan mm. Jadi nak dinyatakan dalam cm, jadi kena bahagi. Okey, so kita buat macam mana? Kita buat bentuk lazim untuk 504. Kita tulis 504. Ini mm. Kita akan bahagi 10. Sudah pasti kita perlu ada sifar 10 lah. Jadi berapa kali 10? Jawapan dia kita terus ambil 50. Okey, 50. Jadi sifar 10 5 lah. Okey, so 5 kita tulis 50. Kita tolakkan dan habis. Kemudian kita turunkan 4. Jadi ada tak sifar 10 jawapan dia 4? So tak ada. Okey. Jadi tulis sifar, kemudian kita tolak, kita dapat baki 4. Jadi kita dapat 50 ni ialah 50 cm. Manakala baki itu ialah mm. Okey. Okay, so kita jawapannya ialah 50 cm dan 4 mm. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan nombor 4F. Okey, jadi kita dah selesai membuat ulang kaji bagi tajuk panjang jisim dan isi pada cair bagi muka surat 197. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi itu sahaja daripada cikgu.
Terima kasih dan jumpa lagi.